Eh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, saya tengah bagi link ni. Tengah bagi link start lah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tuan Farhan. Waalaikumsalam Cikgu Syafiq. Waalaikumsalam Tuan Syah. Ada Tech Syah kita ada ini. Okey. Okey, so seperti biasa kita tunggu lagi 30 second, lepas tu kita start untuk live ini. Live ini kita akan banyak juga tengok noh. Banyak juga ini ada dalam 21 soalan kita kena jawab. Oh, banyak. Sebelum tu saya kena pergi toilet dulu, minum air sikit, lepas tu kita start kita punya live kali ni. Start dah. Panjang ini, banyak. Line close you. Macam tu kan Kak Anis. Oh, biasalah kita. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang semua family MBB. Seperti biasa kita nak tengok kita punya topik hari ni, banyak soalan yang kena jawab.
Rasa nak karaoke, kena wajib karaoke Tuan Rashid. Okey. Sat. Allah, saya lupa untuk set. Sat tak apa, saya letak je lah barang api lah Faiz. Sekarang ni kita tengah promo tau. Kita tengah promo sekarang ni, sale hujung tahun. So saya flip kamera, saya ni itu je lah, nak bagi murah banyak tak apa, nak boleh sangat lah ni, barang mahal. Okey, soalan tuan, saya nak risau tengok badan orang yang pernah ambil vaksin ni, kulit jadi kuning. Kalau kulit jadi kuning, maksud dia ada masalah hati. Kena check dulu masalah hati nah. Dia nak jadi apa tak orang panggil, kalau masalah hati orang panggil apa? Jaundice. Lupa, jaundice orang panggil. So check hati dulu. Okey, baik. So topik tajuk hari ni, ubat Vansit. Ni daripada Tuan Ridwan. Ubat Vansit, pantoprazole, omeprazole, apa segala jenis prazol ni, yang ni orang kata proton pump inhibitor. Lepas tu yang paling baru dia ada PCAT, potassium competitive acid blocker. Dia sama juga lebih kurang macam PPI ni. Saya takut salah sebut lagi. Potassium competitive acid blocker, PCAT. Dia sama saja macam PPI. Guna dia untuk mengurangkan penghasilan, menghentikan penghasilan asid perut selama 3 ke 4 jam. So problem dia, kalau ambil makanan susah nak hadam, jadi jangan ambil sebelum makan. Kalau ambil sebelum makan, memang problem jadinya. Dan dia ada banyak, saya cerita keburukan dia boleh menyebabkan masalah tulang rapuh, menyebabkan masalah kekurangan kalsium, menyebabkan kekurangan penyerapan vitamin D, vitamin B12, menyebabkan kurangnya iron, menyebabkan berlakunya masalah penghadaman, menyebabkan berlakunya masalah hati, menyebabkan berlakunya masalah jantung, menyebabkan berlakunya masalah otak. Macam-macam problem dia. Dia kalau ambil PPI ni, tempoh jangka masa dia habis betul. Dia 2 minggu saja. Lebih pada 2 minggu tu dah mengarut dah. Lebih 2 minggu tu dah mengarut. Maksud dia tak tahu nak buat apa, ambil sajalah ubat ni kan. Kok okey ada. Jangan buat macam tu nah. Jangan buat macam tu. Okey. Kebaikan dia untuk orang yang tengah reflux teruk, yang rasa panas dada dia tu tak berhenti, ada boleh ambil. Yang tu boleh ambil untuk sementara waktu. Yang tu boleh ambil. Ataupun ambil ubat cair darah, memang dia punya SOP kena ambil sekali pantoprazole ni lah noh. Lepas tu apa lagi? Cair darah. Itu je lah. Dan masalah jadi makan tak adam lah. Kalau makan daging pun boleh keluar balik daging. Memang problem noh. Okey. So soalan yang seterusnya, hyperhernia. Hyperhernia ni saya tak tahu siapa tulis ni. Soalan hyperhernia ni kita kata dia ada 4 type. Satu type 1 dia slide. Perut tu slide naik ke atas melepasi kita yang diafragma. Slide tu type 2 bermaksud dia rolling, dia bergulung, dia naik ke atas perut kita yang diafragma tu, lepas tu dia bergulung. Type 3 dia start combination sliding, dia tolak naik ke atas, lepas tu dia bergulung pula ke atas. Type 4 massive sliding dengan rolling, maksud dia hampir keseluruhan perut kita dah berada di atas diafragma dan dia bergulung sekali. Okey, type 1 type 2 kalau ada kita boleh buat tak tahu saja, sebab benda ni akan resolve dengan sendiri. Kalau type 3 ada duit insurans tu buat lah noh. Kos dia dalam 20 ke 30 ribu juga. So pastikan ada insurans. Kalau jadi senang. Nombor 4 tu, kalau doktor detect kita ada type 4 sliding and rolling massive ni maksudnya dahsyat lah. Massive sliding and rolling, doktor akan terus bawa pergi masuk buat bedah lah. Sebab bila massive sliding and rolling, dia naik perut ke atas, lepas tu dia belit pula itu, sebahagian perut tak akan mendapat bekalan darah, maksudnya dia jadi lemah lah, sebab tak dapat oksigen. Perut tu nanti mati membusuk dalam badan, pun tak guna juga. So itu sahajalah untuk hyperhernia ni. Adakah ubat Vansit? Soalan ni nombor 3. Adakah ubat Vansit bunuh kuman H. pylori? Ubat Vansit dia tak bunuh kuman H. pylori. Dan H. pylori ni sebenarnya dia adalah
habitat dia memang duduk dalam kawasan bawah perut kita ni. Okey, contoh saya lukis lah. Okey, let's say ni kata kita punya perut. Okey. Bawah ni nama dia pylorus. Okey. Bakteria jenis H. pylori ni, dia kawasan dia memang hidup dekat sini. Dia memang native, memang habitat dia duduk kat kawasan ni. Kegunaan dia banyak untuk regulate kita punya hormon lapar dengan kenyang, regulate kita punya kesihatan perut secara general lah. Okey. Kalau kita berlakunya jangkitan H. pylori pada kita punya dinding perut kita ni, kita kena tahu lah sebab kita berlaku kekurangan penghasilan mucus pada dinding perut kita ni, menyebabkan dia start jadi merah-merah, jadi gastritis. Bila gastritis lama-kelamaan, H. pylori ni akan ambil kepala dia, dia gerudi dekat sini. Lepas tu awal-awal ni dia merembeskan alkaline punya solution, which is tak apalah untuk sebentar waktu. Tapi kalau keadaan ni berterusan, dia gerudi makin dalam. Okey, proses gerudian ni dia release endotoxin. Benda ni buat masalah perut tu jadi lagi teruk. So kalau jadi macam ni, doktor akan bagi combination dia satu jenis antibiotik, dua jenis PPI. Ambil makan selama 2 minggu. Benda ni soft lah, tapi dia ada aftermath lah. Aftermath kesan dia selepas tu, kita akan ada satu masalah lah. Kita susah sikit nak rasa kenyang ataupun lapar sebab H. pylori ni dah mati, dah tak ada, dah kurang. Dia perlu masa untuk dia repopulate semula pada kita punya kawasan usus kecil ni, pada kawasan kita punya perut. Itu sahaja. Okey, nombor 4. Apa perlu buat kalau kena panic attack? Apa perlu buat kalau berlaku panic attack? Pertama sekali, kita release gas dulu, minum air. Urut bagi senawa sampai nafas rasa lawas. Lepas tu dada tu memang ketat lah, sebab dia tak boleh lah, tak boleh buat apa lah. Sebab untuk orang yang kena panic attack ni, dia kena ada requirement dia. Requirement dia ada masalah untuk penghasilan kortisol. Bila penghasilan kortisol dia kurang, dia start bergantung dengan adrenalin. So dalam situasi macam ni, bila kita kawan pernafasan pun betul juga, makan Zainab pun InsyaAllah membantu juga time tu. Okey, tapi tak apa, saya jawab dulu lah. Bila kita hasilkan adrenalin dalam konteks orang macam ni, dia akan trigger secondary histamine release. So dia akan jadi ketat dada, perut dia akan jadi lagi kembung, badan dia akan rasa sakit belikat, sakit pinggang, apa semua, segala kram badan macam-macam lah. So problem jawab dia. So cara dia relax saja lah, relax, kontrol pernafasan macam tuan Datuk Syah maklumkan. Thank you very much Datuk Syah, thank you very much. Okey, kontrol pernafasan, minum air manis dulu, bagi sugar. Waktu tu kena ambil sugar sikit, bagi badan relax. Urut bagi nampak jadi lawas. Lepas tu tengok start condition. Kalau improving, tak perlulah nak pergi hospital. Tapi kalau rasa macam tak boleh belah, pergilah hospital. Dan saya rasa sampai hospital tu dia terus okey. Tak sempat ni nampak hospital dah lega dah. Okey. So kita tengok soalan Sat. Apa soalan Sat? Saya tunggu sebab saya lambat. Okey. Berat makin turun bila dia akan stop, telinga pun masih berdesing, risau sebab dah turun 12 kg. Okey, berat badan sekarang berapa? Cik Siti Hajar, berat badan sekarang berapa? Dengan tinggi sekali. Okey, H. pylori boleh settle dengan hafal tak tuan? H. pylori, dia kalau berlakunya jangkitan H. pylori pada kita punya perut, ambil antibiotik, ambil PPI dulu, dia 2 minggu sahaja. Habis saja ni treatment ni, then kita start hafal, lepas tu praktis MBB. Okey. 60 kilo tinggi 150. 60 kilo tinggi 155. Okey lah tu. Sebelum ni 72 kg. Bis rasanya sebelum ni 72. Saya tinggi 175. Berat saya 64 kilo. Berat saya 64 kilo. Kalau macam ni dia tak ada masalah. Berat macam ni tak ada masalah. Okey saja berat. Tak ada apa yang perlu dirisaukan pun. Okey. Okey, telinga pun masih berdesing. Kalau kita macam sesama ataupun berlakunya acid reflux,
Ada dua tinggal berdesing ni. Satu, tube eustachian tersumbat belakang ni akibat kita reflux atau kita sesemak atau kita boleh pada demam. Dia memang akan menyebabkan berdesing kita punya telinga tu satu. Satu lagi akibat masalah histamine intolerance lah. Dia ganggu, dia tambah tercair endolymph fluid dalam kita punya bahagian dalam vestibular system kita, akan mengganggu pendengaran, menyebabkan berlakunya masalah berdesing tu. Okey. Apa pendapat tuan tentang madu jika ada masalah angin? Sunnah kata ambil madu kalau ada masalah gastrik. Tapi saya rasa waktu kalau macam zaman Nabi Muhammad, penyakit gastrik, anxiety ni dia rasa tak wujud lagi kot. Masalah zaman sekarang ni saja ada. So kalau bab madu ni, pengambilan dia yang paling sesuai, ni saya punya pengalaman saya, paling sesuai ambil waktu makan, dia akan okey. Kalau ambil sebelum makan, masa perut kosong, dia akan jadi tak okey. Tapi seperti biasa, kita test saja dulu. Saya bagi shortcut saja. Tapi kalau nak test, silakan test. Saya bagi shortcut lah. Shortcut dia adalah kita ambil semasa makan nasi dengan lauk, dia akan okey. Tapi kalau ambil sebelum makan, masa perut kosong, dia akan tak okey. Okey. So saya tengok soalan nombor 4. Apa soalan saya dia 1, 2, 4, 3. Banyak soalan saya jawab, bukan 21 ni. Realistik dan relevan ke untuk recover dari GERD dengan ubat dan suplemen semata-mata tapi masih kekalkan lifestyle yang sama? Realistik dan relevan untuk kekalkan dengan ubat dan suplemen. Suplemen ni tak perlu pun sebenarnya. Kalau kita dapat sumber makanan yang berkualiti tinggi, suplemen memang tak diperlukan. Tapi disebabkan kita hidup dalam satu society yang bergantung kepada monoculture. Monoculture ni bermaksud penanaman secara besar-besaran pada satu jenis crop sahaja, yang mana dia bergantung kepada penggunaan racun, penggunaan baja sintetik, dan juga tumbuh-tumbuhan yang kita makan dah GMO, menyebabkan berlakunya keperluan untuk kita ambil suplemen. Okey. Kalau kalau ubat pun perlu. Ubat kita ambil waktu kita ada masalah acute. Acute ni secara tiba-tiba yang teruk sangat, dan kita ambil ubat untuk legakan simptom. Itu tak ada masalah. Tapi kalau suplemen, dia perlu untuk tempoh jangka masa panjang. Dalam society sekarang, ia perlu. Tapi kalau society yang jenis makan tanam sendiri, crops dia pun tak GMO, dan dia tak ada masalah, dia tak memerlukan langsung pengambilan suplemen. Ini cerita dia. Okey. Tapi kalau kita duduk dan society sekarang ni, mana yang kita beli semua kat market saja, perlulah suplemen. Okey. Dia senang saja bab ni kalau kita nak tengok Cuba tanam sawi sendiri sajalah. Walaupun GMO cuba tanam sawi sendiri kat rumah. Kita tengok dia punya kualiti dan rasa dia macam mana. Try buat dulu. Lepas tu baru kita cakap. Okey. Sampai tahap sejuk kaki tangan kerap sendawuk. Saya kena gastrik sampai sakit perut dan sakit kepala. Bulan ni 2 kali kena gastrik. Sampai tahap sejuk kaki tangan kerap sendawa. Macam mana nak pulih, penat sangat, hadap. Okey, baik. Untuk Cik Ainul, sekarang ni apa dengan diet siapa sekarang ni? Sebab benda ni kita kalau sampai tahap sejuk kaki tangan, ada saya jelaskan dekat saya punya TikTok, dekat saya punya bio. Macam mana pulih penat sangat hadap pun saya ada explain. Saya dekat saya punya ruangan bio tu. Saya pergi tengok. Saya rasa saya dah jawab semua soalan tu dekat situ. So kita bagi laluan untuk soalan-soalan lain ni dulu. Okey, cara paling cepat untuk clearkan acid reflux. Nak clearkan acid reflux kena bagi sendawa, tak pun bagi muntah je lah. Macam tu cara dia senang. Sebab acid reflux berlaku kalau kita ada masalah gas, masalah SIBO. Masalah SIBO akibat MMC kita slow, migrating motor complex, kita punya proses kemuk usus kita slow. Sebab apa proses kemuk usus kita slow? Sebab kita ada masalah dengan kita terperangkap dalam mode sympathetic dominant. Sebab apa terperangkap dalam mode sympathetic dominant? Sebab kita ada masalah histamine intolerance. Sebab apa kita ada masalah histamine intolerance? Sebab kita ada masalah leaky gut, kurang penghasilan diamine oxidase. Sebab apa kita ada masalah leaky gut atau diamine oxidase? Kena tengok juga kita ada masalah
tulang belakang ataupun makanan. So kita kena repair salah satu pada dua benda ni. Kalau masalah tulang belakang, repair tulang belakang lah. Kalau masalah daripada segi makanan, kita repair dari segi makanan. Itu sahaja. So cara paling cepat untuk clearkan acid reflux, minum air, lepas tu urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawas. Kalau perlu muntah, muntah sahaja dan dia akan clear. Acid reflux ni berlaku sebab dia ada pressure lah. Pressure dekat kita punya usus ataupun perut tolak kita punya fluid tu naik ke atas. Yang mana waktu tu LES kita tengah relax. Itu sahajalah. Okey, kaitan anxiety dengan usus. Ada orang kata anxiety saja, tak ada masalah perut, kawal minda sahaja, saya macam tak boleh brain, minta pencerahan. Anxiety dia kena, okey, untuk jadi masalah anxiety, requirement utama dia adalah berlaku keradangan inflammation pada kita punya hypothalamus. Untuk berlakunya keradangan pada kita punya hypothalamus, sama ada kita ada masalah autoimmune. Kalau ada masalah autoimmune ni, kita boleh detect pada kita punya kecil. Okey, kita boleh detect pada kita punya kecil. Tapi kalau tiba-tiba ada tua bangka ni, tiba-tiba baru jadi masalah anxiety, dan kita dikatakan sebab masalah histamine intolerance lah. Histamine intolerance ni disebabkan oleh kita punya makanan. So kalau orang kata masalah anxiety ni boleh kawal dengan minda, saya 100% saya kata 100% bagi saya sendiri, saya kata benda tu tak masuk, tak logik, takkan boleh buat. Sebab bila semua orang yang ada masalah anxiety ni, dia tahulah apa yang dia lalui. Macam saya tengok isteri saya, sebab saya tak pernah kena masalah ni, alhamdulillah lah. Macam isteri saya, bila dia kena panic attack ke ataupun masalah anxiety, bila kita suruh dia relax lagi, kita kena marah. Dia sama je untuk orang masalah anxiety, dia tak boleh nak kawal dengan brain function tu, tak boleh kawal dah. Sebab dia radang pada kita punya hypothalamus. Hypothalamus ni bertindak untuk kawal dia punya mood sekali tau. Mood, dia punya tidur. Kalau dia radang, inflame akibat masalah histamine intolerance, dia memang lost control bab ni lah. Dia akan fikir semua benda ke depan, dia akan fikir semua benda buruk, which is benda ni adalah satu perkara biasa dan dia sepatutnya berlaku. Sebab badan tengah, orang kata radang. Bila dia tengah radang, dia akan kata kat tuan dia, apa benda semua yang hang buat tu adalah berbahaya. Hang kena lari bersembunyi ke mana-mana, jauhkan pada orang ramai untuk memastikan hang selamat. Itu saja, sebab badan dah kick masuk mode lawan atau lari. No? Okay. So kalau orang kata anxiety boleh kawal minda, kalau boleh kawal minda tu maksudnya mengada-ngada aja, bukan masalah anxiety disorder lah, no? Bukan masalah anxiety disorder. Tapi kalau untuk anxiety betul, benda ni dia tak boleh kontrol. Sebab tu saya duk maklumkan kat orang, kalau dia kena, layankan sahaja. Lagi kita tepih, lagi ombak tu datang lagi besar, lagi besar, lagi besar, lagi besar. Dah kali trigger panik. Okey. Zaman dulu tak ada masalah leaky gut, betul ke? Zaman sekarang baru ada sebab makanan moden? Kemungkinan. Sebab dulu dia tak ada akses. Kalau macam dulu, macam kita nak dapat satu makanan, kita makan benda yang ada secara lokal sahaja tau. Dia bukan boleh ambil import export daripada negara luar dengan cepat, dengan kuantiti yang sangat banyak pada harga murah. Tak boleh. Contoh macam saffron. Okey, saffron sekarang ni dia taklah semahal macam dulu. Dulu saffron ni berat dia ditimbang sekali dengan emas. Sama juga akses kepada garam. Dulu nak ambil garam ni pun boleh timbang dengan emas juga tau. Nak bagi kat orang ni kan, digunakan sebagai bayar gaji. Sebab tersak ni dia makan salary. Okey, apa, ada kata boleh release tapi pasti akan berulang kalau setakat kawal minda. Kemungkinan lah kot, kemungkinan kot. Tapi saya malas nak melayan macam tu Tuan Farhan. Kalau kita MBB, kita solve pada core problem terus. Core problem terus supaya benda tu dia kuih reda dan benda tu hilang terus dah. Daripada kita dah melayan berulang-ulang, cacat hidup jawab dia. Okey. Kita tengok soalan. Nombor 6. Ada pendapat yang mengatakan GGA takkan sembuh 100%. Mesti akan tinggal 5-10% juga. Saya tak setuju, tapi mohon untuk dukun ulas. Ni Tuan Rasman. Tuan Rasman memang 100% dah okey. Kita tengoklah cara Tuan Rasman exercise dengan makan. So kita tak heran dia 100% okey. Yang penting untuk MBB ni, orang kata macam ni lah.
Macam setiap tips yang saya buat tu kan, dekat TikTok tu, tengok, lepas tu cross reference, check balik apa saya cakap. Jangan terima sebiji-sebiji ataupun tolak dia. Cross reference balik. Sebab benda ni kena belajar. Kalau dia tak belajar, susah lah no. Sebab kita tak belajar, kita tak yakin apa yang kita buat, kita akan start cari solution cepat. Orang kata, oh kat sini try ni, yang ni lagi cepat ni. Lagi orang kata, oh yang ni lagi cepat, yang ni lagi cepat, yang ni lagi cepat. Tak payahlah. Dia sedang kata, kalau orang tu kata dia cepat sembuh kan, berkesan, dia mesti berani buka grup macam saya buat. Itu saja key dia. Dia mesti toke tu akan ada dekat grup tu, toke tu akan sembang sekali. Dia akan berani buka grup. Kalau dia tak berani buka grup, macam interview saya dengan Dr. Roland tu kena berani buka grup. Sebab kalau dia buka grup, dia tahu langit tinggi rendah lah melayan karenah orang GGA ni. Dia kan tahulah kalau dia tak boleh bagi solution cepat. Okey. Maki beramai-ramai. Ya, betul. Maki secara berjamaah, jawab dia. Saya rasa tercikik minum air pun rasa sempit, maka sekarang kena makan bubur sahaja. Saya rasa tercikik minum air pun rasa sempit, maka sekarang kena makan bubur. Okey. Check untuk dulu tekak kita. Kalau dia tak ada masalah, semua function normal, kita kata sebab vagus nerves overstimulate menyebabkan dia create global sensation, menyebabkan makanan susah nak telan. So kita kena check benda tu nah. Saya pun selalu juga kacau tuan. Kacau dia tak ada masalah. Jadi saya kalau kacau, lepas tu kita praktis, dia tak ada masalah. Yang kacau bermasalah jenis kacau, lepas tu dia tak praktis pun, dia pergi buat benda lain, lepas tu dia balik. Oi, kita pun naik marah juga kalau macam tu. Okey. So banyak dapat luahan di mana rumah tangga semakin goyah sejak JJA hadir dalam kehidupan. Saya minta nasihat bernas dari Tok supaya sedikit sebanyak dapat membantu. Baik, saya sebagai Tok Bomo tak bertauliah, tuan akan cuba menjawab soalan Macam contoh lah contoh. Okey, contoh saya bagi. Macam saya kahwin dulu, okey, waktu isteri saya GGA tengah TikTok malah tengah TikTok awal-awal kahwin tu. Kita pun down jugalah kan. Semua orang faham lah benda ni. Macam Tuan Farhan pun tahu, orang semua pun tahu lah macam mana hidup dengan pasangan yang ada masalah gastric anxiety. Dia jadi cripple, jadi cacat. Nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh, mood sentiasa marah. Benda ni dia kena pasangan hidup dia tu kena faham lah macam apa yang seorang lagi tu tengah alami. Kenapa bila kita nak suruh pergi kedai pun rasa macam nak kena pergi berperang, rasa tak boleh nak pergi, tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak drive, tak boleh nak apa, lepas tu sentiasa marah, sentiasa panah bara dan apa semua. Dia kena tahu lah pasal apa orang ni sentiasa tak larat, pasal apa dia tak boleh nak pergi kerja, pasal apa semua ni. Yang ni kena tengok TikTok saya lah. Saya explain satu. So jadi pasangan yang mengalami masalah gastric anxiety ni, sila ke saya punya page tu, saya dah jawab satu-satu dah soalan-soalan yang paling common lah yang berlaku Jangan ada cerita tuan-tuan, saya pun tak cerita dah menangis. Jadi saya ni pemegang rahsia-rahsia family MBB ni cukup banyak. Macam-macam orang kau nak bunuh diri lah, apalah semua lah, terjun jabatan, banyak cerita dia. So yang penting kena tahu dulu dia punya simptom macam mana, dan macam mana nak handle orang yang ada masalah GGA ni. Sila ke saya punya TikTok tu, saya dah jawab kebanyakan semua kat situ dah. Okey. Banyak dapat luar, boleh tak minum hafal terus? Okey, tadi ada soalan. Tak ada nak rahsia itu pun boleh dunia cici saya. Okey. Macam mana nak pulih Tuan Ismail Syafiq? Adakah memadai dengan hafal plus? Okey, asid hidroklorik prot. Penghasilan asid hidroklorik prot. Okey macam ni. Nak asid kita punya HCl ni, badan kena dalam mood, badan kena dalam
mode rest and digest. Dia kalau perut berangin, selagi kita ada masalah perut berangin, selagi itu kita akan ada masalah penghasilan asid hidroklorik. Dia mudah macam tu sahaja. Jadi, lagi kita boleh kurangkan masalah gas, lagi kurang kita punya masalah penghasilan asid hidroklorik. Lagi kita kurang masalah gas, lagi kita akan meningkatkan penghasilan asid hidroklorik. So kita kena tahu lah sebab apa punca gas, sebab kita ada masalah histamine intolerance, sebab apa kita ada masalah histamine intolerance, sebab kita kurang production diamine oxidase, kita tak boleh urai histamin. Sebab apa berlakunya tu? Sebab kita ada masalah leaky gut. So kita rawatlah masalah leaky gut ni dengan menggunakan hilanglah pula Half5 Plus. Dia pegang step Half5 Plus dan juga MBB. Praktis saja macam tu nah. Praktis saja macam tu. Mana letak tepi dah. Perkara biasalah dia nak buat macam mana. Okey. Okey, baik. So kita tengok soalan lagi. Boleh tak kalau dia macam ni lah, kalau saya kena masalah gastric anxiety ni, saya pun nangis-nangis jugalah, nak pergi kerja tak boleh, nak buat apa tak boleh, semua benda tak boleh. Berat cerita dia. Berat cerita dia no. So carilah orang yang boleh merawat masalah ni dengan cara yang betul. InsyaAllah saya lah tutup bomoh tak bertauliah ni. Okey. Soalan nombor 8. Boleh tak minum Half5 Ultra selang-seling dengan Half5 Plus? Hari ni Ultra, besok Plus. Itulah Ultra dan begitulah seterusnya. Ataupun campur setengah paket dan setengah paket. Banyak. Dia macam ni. Untuk Ultra ni, saya ambil dulu. Cerita sembang tak sedap, barang tak ada. Sat. Okey. Waalaikumsalam Tuan Harry. Okey. Untuk Ultra, dia problem dia dengan Moringa. Moringa ni bagus. Tapi untuk sementara waktu nak kasih dengan dia memang bloated lah. Tapi ada yang kasih terus tu rezeki dia lah. Kalau kasih terus ni angin tu hilang terus, bye-bye lah. Tapi kalau orang yang tak apa nak kasih lagi, sebab Moringa ni dia akan jadi bloated, akan jadi kembung. So kita sulam dengan Plus untuk sementara waktu. Sulam dengan Plus, bagi reda dulu, lepas tu dan baru kita ambil Ultra. Macam tu saja cara dia. Ulang, kalau rasa macam ambil Ultra, rasa macam nak trigger ni, kita on balik Plus. Lepas tu Plus dah reda apa semua, dah okey balik, semua sistem online balik, dan kita ambil Ultra balik. Macam tu saja, buat-buat macam Tuan Farhan buat. Okey. So kenapa peratus yang kena GGA ni ramai orang muda dan bukan orang tua? Sebab orang muda ni makan macam-macam benda sangat. Tapi bagi saya, kalau orang kata saya peratus orang muda, orang tua, bagi saya sama saja. Cuma yang ni mungkin soalan duduk kawan dengan orang muda banyak kan. Sebab orang tua ni tak apa nak boleh main internet sangat. Tak apa nak reti. Kalau orang muda ni banyak reti main internet apa semua, nak mesej-mesej tengok TikTok apa semua ni. Tapi bagi saya duk jumpa ramai orang tua sama, orang muda pun sama. Roti canai yang paling sedap, memang paling sedap sekali, tapi makan problem jugalah. Okey. Kenapa betul ke stres melambatkan proses untuk sembuh GGA? Ya, betul. Sebab tu kita praktis MBB. Terima kasih dia bagi Tuan Razman bagi donat. Nyam-nyam. Macam tu kan cara dia kan. Okey. Contoh, sebab tu saya nak pesan ke orang, sebelum makan kita minum air dulu. Lepas tu kita urut bagi senawa sampai nafas rasa lawas, baru kita makan. Nombor 3, sebelum tidur minum air dulu, urut senawa sampai nafas lawas, baru kita tidur. Sebab benda ni dia akan mengurangkan stres. Bila stres kita kurang, lagi cepat kita recover. Dan contoh, kalau kita makan dalam keadaan perut kembung, kita boleh makan 2-3 suap saja, lepas tu nak melugai, nak muntah, nak acid reflux semua. Apa kata minum air dulu, urut bagi sendawa sampai nafas lawas,
baru makan. Baru kita boleh mulakan kita punya selera, dipanggil cephalic punya phase. Lepas tu baru dia boleh trigger kita punya intestine, kita punya gastro punya phase, kita punya perut. Lepas tu baru trigger kita punya intestine, kita punya phase, usus kita. Baru kita hadam makan tu dengan lawas sampai kita buang air besar pun steady ke, tidak nak sambelit sehari, nak buasih pun semua. Praktis saja tips ni. Dan sebelum tidur pun buat juga minum air, urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawas, baru kita tidur. Kalau tidak sehari kita tidur sekejap saja, lepas tu nak terjaga dah. Nak terjaga jantung jadi laju, nak dan mimpi bukan-bukan apa semua. Leceh. Kalau boleh tidur sampai pagi pun, esok pagi confirm sembelit. Nah? Okay. Okay, so soalan nombor 9. Soalan 9 bukan, soalan 10 bukan, nombor 11. Darah tinggi untuk orang anxiety naik tinggi bila cek, bahaya ke? Okey. Untuk orang ada masalah anxiety ni kan, okey, dia hilang satu kebolehan untuk berhadapan dengan situasi stres. Sebab apa? Sebab hasil kortisol dia sangat rendah. Dia tak boleh nak, kalau macam terkejut dia tak boleh, dia terkejut tak boleh dengar berita buruk, tak boleh nampak doktor, tak boleh nampak mesin. Dia sedang kata macam tu lah. So bila dia nampak saya mesin tekanan darah pun, dia akan trigger. Ada orang call pula. Tak apa. Okay. So orang call hilang benda fikir tadi. Okay, darah tinggi ni. So bila dia check saja, dia dah jadi cemas, check saja tekanan darah mestilah tinggi. Bukan kot tengah cemas kita check tekanan darah jadi normal kot, mustahil lah tu, impossible lah. Cara untuk nak selesaikan masalah ni adalah kita kena bagi ada kebolehan untuk berhadapan dengan kita punya situasi stres semula. Macam mana nak bagi ada kebolehan untuk berhadapan dengan stres semula? Kita kena, perkara pertama sekali, reduce histamine intolerance dulu. Kita praktis AMA-5+, lepas tu kita praktis MBB. Okay, dah steady balik dah. Lepas tu kita kena start boleh bersenam pula. Kita kena tingkatkan kita punya simpanan glycogen dan juga kita punya berat otot, yang mana dua benda combination dua ni akan bantu untuk kita berhadapan dengan situasi stres. Nak bantu dalam proses ni, ambil lah HPD dengan Realby tu nah. So benda ni kita praktis lah. Benda ni ramai orang buat, tapi kena buat lah benda ni baru jadi. Okay. So saya tengok soalan pula balik. Salah. Okey, tuan, waktu saya kena gastrik ni, mata jadi panas-panas dan kurang selesa. Ini sebab histamine. Dia jadi macam allergic reaction. So telan saja ubat allergic dan benda ni akan hilang. Nama dia cetirizine. Beli je kat farmasi, telan, benda tu hilang. Jangan pula titik Aimo ni banyak-banyak, dia tak hilang lah. Titik pun tak hilang juga. Telan saja ubat allergic, dia akan hilang. Okey, tuan tanya, kalau dekat najis ada lendir putih tu apa ya? Iaitu mucus, dia macam hingus dekat kita punya usus besar, dia terkeluar sekali sebab kita, usus kita tak apa nak okey sangat. Ni perkara biasa, nothing to worry, tak ada benda pun perlu panik. Okey. So anxiety ni memang buat sesak nafas ke, macam ada lendir melekat dekat tekak. Bila jadi gitu jadi takut dan gelisah. Tak tahu apa yang difikirkan, ingat mati je. Okey, soalan dia, anxiety ni memang buat sesak nafas ke? Betul. Terima kasih Syah. Dia bagi benda pula Christmas ni. Jadilah kita pun. Okey. Kalau kita anxiety, dia tak jadi lagi. Tapi bila dia start trigger panic, dia akan start penghasilan adrenaline. Adrenaline akan trigger secondary histamine release. Histamine ni dia boleh buat kita jadi ketat dada sebab dia boleh kecutkan tisu lembut. Especially kita ni atas ni So jadi kita dada, susah nak nafas. Lepas tu kalau lendir melekat dekat tekak tu sebab kita start reflux. Bila kita start reflux saja, dia sebenarnya dia start dekat kita punya hidung ni. Dia mengesar kita punya hidung, dia start jadi hingus, pergi dekat kita punya tekak. Jadi takut dan gelisah, tak tahu apa yang difikirkan, ingat mati je. Itu perkara biasalah. So yang itu je combination cerita dia bab ni. Okey. Kalau lidah, saya sampai orang pelik sebab saya minum air sampai habis cawan baru makan. Dia minum setengah cawan pun jadi dah.
Okey, kalau lidah, mulut dan pedih kerana GERD juga, kalau lidah, mulut, kalau mulut dan lidah pedih akibat GERD juga ke, dia selalunya lidah pedih sebab acid reflux. Itu sahaja. Kalau tak ada acid reflux, selesai masalah ni. Memang GERD lah tu nah. Okey. So, ada soalan 14. Semalam saya masuk emergency, jadi lebek lusuh. Doktor bagi ubat angin, magnesium sedikit dan ubat berak kot sebab x-ray nampak banyak najis dalam perut. Soalnya saya kena makan ke ubat ni sebab sekarang ni saya baru start Ultra. APD belum lagi, saya makan Ultra tu dalam 3 hari. Okey je. Kalau okey je, tak perlulah nak makan untuk ni lah. Tak perlulah makan untuk, kalau boleh buang air besar apa semua, tak perlu nak makan lactose solution apa semua tu. Dengan magnesium sedikit. Okey, soalan 15. Adakah mereka yang ada acid reflux setelah beberapa bulan amal hafal akan merasai salin reflux? Ya, betul. Seperti berhingus, hidung berair atau bekak, betul. Atau ia cuma tidak panas badan? Bukan. Salin reflux ni dia selalu berlaku waktu kita tidur. Kalau dia teruk, dia jadi acid reflux. Tapi sebab kita ada amal hafal plus dengan MBB, dia jadi silent reflux saja. Dia sedar-sedar bangun-bangun pagi tu, dia start jadi tekak atau dia start jadi tekak apa, dia nak start jadi sesama, tak tentu pasal. Lepas tu dia nak menjadi berkehak sikit. So cara untuk mengelakkan pada masalah ini adalah minum air, urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawas, dan baru kita tidur. Itu sahaja solutionnya untuk sebentar waktu. Dan ikutlah sampai habis MBB ni. Ambil HPD, ambil Real B, kita exercise. Lepas tu dah okey lagi, kita ambil Microbal, kita ambil Real C. Tapi untuk orang yang ambil Ultra, Microbal tak perlu lah. Untuk ambil Ultra, Probiotic tak perlu. Okey. Adakah mereka yang, okey, soalan 16. Adakah masalah sesama yang berulang-ulang juga punca daripada masalah usus dan perut? Sesama ni, kalau ada dia senang saja. Kalau kita trigger penghasilan histamin, kita akan jadi selsema. Semudah itu sahaja. So kalau kita allergic makan pun jadi selsema. Apa sejuk tak boleh tahan, badan hasilkan histamin pun jadi selsema. So banyak benda. So repair kita punya usus, minta sampai habis lah. HPD dengan Real B. Lepas tu workout tu masuklah group MBB Fitness. Bina lah kita punya apa, storage glycogen, kita punya berat otot apa semua. Baru kita tak ada masalah ni berulang-ulang lah. Kata leceh, tiap pagi duduk bangun, duduk sesama, beringus apa semua berulang-ulang. Tak mau lah. Okey. Adakah bakteri H. pylori datang dari jangkitan atau memang jenis bakteri yang jahat yang memang wujud dalam perut? Dia bukan jahat H. pylori ni, dah. H. pylori ni contoh apa, orang yang buat makan antibiotik. Dia ada masalah jangkitan peptic ulcer lah. Dia makan antibiotik, lepas tu H. pylori dia kurang, habislah kan, senang kata. Dia orang macam ni, bila dia reflux, dia mudah untuk jadi jangkitan dekat dunia paru-paru. Paper ni banyak bab ni. So H. pylori ni dia adalah satu keperluan tubuh badan, especially kita punya usus, especially kita punya perut, untuk dia function normal. Dia memang adalah satu keperluan. Dia memang native habitat dia dekat kita punya kawasan bawah perut, untuk kontrol kita punya nafsu makan, lapar dengan kenyang, kontrol kita punya penghasilan asid perut. Banyak macam dia, banyak. So bila kita makan antibiotik, hapuskan dia, memang terbalik saat badan waktu tu. Dia ambil masa balik untuk nak replenish H. pylori dekat kita punya usus. Tapi bila dah berlaku jangkitan ulcer, ada H. pylori, memang perlu ambil antibiotik untuk sementara waktu. Sebab nak kena habiskan bagi yang dah grudi dekat kita punya perut tu, mati habis buang dulu. Kalau tidak, lagi dia jadi lagi teruk. Nah. Okey. Soalan pinggang boleh jadi segar-segar ke tuan? Yes, of course. Sudah semestinya dia akan jadi. Sebab benda ni ada saya explain dekat TikTok. Asal gitu Tuan Fazli tengoklah. Nah. Okey. Kalau ketat dada perlu buat apa ya? Kalau ketat dada, yang paling penting sekali awal-awal, minum air, urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawas. Lepas tu duduk relax, kontrol pernafasan. Dia tak boleh terus sampai ventilate. Kalau terus sampai ventilate, nanti dia nak pergi hospital lah jawab dia. Okey. Alpha Ultra ni ada probiotik. Okey. Alpha Ultra dia bukan probiotik tau. Dia moringa tu, dia bersifat dia bantu cambah biak bakteria usus kecil.
dia bukan dia bukan jenis macam probiotik. Probiotik ni orang kata bakteria usus kecil terus tau. So moringa ni sifat dia bantu cambah biak bakteria usus kecil kita. Problem yang akan berlaku bila kita introduce moringa ni awal-awal, pencambahan bakteria usus kecil tu dia rapid tau, banyak. So kalau kita masih kekurangan diamine oxidase, kita masih ada hasilkan lebihan histamin lagi, dia nak start bloated cepat lah, sebab lebihan bakteria usus kecil yang kita hasilkan ni dia akan ambil histamin tu metabolize jadi gas lah. Nah, itu saja. Afai boleh ambil 2 paket tak sehari tu? Boleh lah. Kalau nak ambil pagi dengan malam boleh saja, ada saja orang buat. Okay, suara saya pelan sikit lah. Okay, dengar clear kat mana? Saya duduk relax sangat tadi. Okay, baik. Okay, adakah orang CKD sesuai ke untuk orang diet orang adakah orang CKD, chronic kidney disease, sesuai untuk diet orang keto yang tekankan pengambilan protein tinggi? Kita tengok dulu. Kalau CKD dia stage 3 dan stage 4, kita kurangkan pengambilan protein. Dia tak apa boleh nak makan protein banyak sangat. Tapi kalau setakat stage 2, makanlah protein tu selagi boleh. Makanlah protein sekali boleh. Tapi protein tu tidaklah kita nak ambil macam ni . Orang selalu salah anggap keto diet ni makan daging macam tu sikit yang banyak . Tidaklah. Kopak lah poket kalau macam tu. Kalau kita tengok betul-betul pun nak makan daging ni susah sebenarnya. Bukan kot Tuhan memang buat kita makan daging sikit yang banyak macam tu. Dia common sense lah bab ni. Dia daging dia tak banyak mana pun, ambil lah portion yang mencukupi untuk kita nak rasa kenyang. Banyak ni, lepas tu ambil lah nasi banyak tu, settle lah. Tak perlu nak makan protein segenggar macam tu, sekali hadap 500 gram, 850 gram. Yang tu crazy. Yang tu menjemput penyakit. Tak boleh lah buat macam tu lah. Okay, betul ke ubat thyroid ni boleh menyebabkan GGA? Ubat thyroid macam carbimazole tu tak menyebabkan masalah gastric gut anxiety pun, tak menyebabkan. Tapi kalau gastric gut anxiety boleh menyebabkan berlakunya masalah thyroid, ya, sebab dia akan ganggu kita punya kalau kita ada masalah histamine intolerance, dia akan ganggu hypothalamus kita hasilkan TRH. Lepas tu kalau TRH kurang, dia akan ganggu pula penghasilan TSH, thyroid stimulating hormone, dekat kita punya pituitary gland, menyebabkan kurangnya penghasilan T3 dengan T4 ataupun excess 3T dengan T4, kita punya hormon thyroid ni. Lepas tu kita kena tahu juga akibat stres yang berpanjangan, adrenalin dan low cortisol ni akan menyebabkan thyroid protein binding punya jenis ni, dia akan jadi kurang, menyebabkan berlakunya masalah thyroid ni jugalah. Panjang kat cerita dia. Tak apalah, nanti kita buat topik lain, sebab saya tadi duduk kerang bab thyroid ni. Okay, herbal kampung ni membantu ke dalam merawat GGA? Saya kata tak payahlah. Bukan apa, dia kalau Tok Dukun tu berani buka WhatsApp group, kita on saja. Tapi kalau Tok Dukun tu tak berani buka WhatsApp group, janganlah try Sebab saya dapat ramai dah yang jenis buruk kampung ni. Bukan saya nak kata buruk kampung ni tak elok. Problem dia tak sesuai untuk orang GGE ni. Badan orang GGE ni dia sangat fragile. Kita tekan sikit pun dah lebam lah. Dia sebab otot dia tense, kerah. Maksud dia macam fragile lah. Dia senang nak injured. So bila orang ni dia tekan lebih sikit, lagi nak lebam, lepas tu mula nak trigger. Dan trigger tu bukan sekejap saja, trigger sampai 2-3 minggu kot. Oi, leceh. So saya tak suggest untuk berurut kampung. Nak urut ni urut sendiri saja. Pakai saja tangan kita ni, urut tekan saja, lembut saja tekan dia. Jangan tekan kuat-kuat. Kalau tekan kuat-kuat ni, benda ni dia jadi berpanjangan nanti. Okey, ada doktor bagi tahu GERD ni punca dia asid dalam perut kurang, betul ke? Tak juga. Asid perut kurang ni adalah satu simptom sahaja. Nak kata
jadi masalah GERD ni akibat masalah asid perut kurang? Tidaklah juga. Sebab kalau contoh gastroesophageal reflux disease ni, bermaksud kita punya LES tu sentiasa dalam keadaan relax. So apa yang menyebabkan LES kita dalam keadaan relax? Satu, kita terperangkap dalam mode simpatetik dominant. Kita kurangkan, dia automatik dia kurang bekalan darah dan saraf pada kita punya digestion. Satu, cukup dah requirement untuk dia relax. Lepas tu akibat pressure gas. Pressure gas ni puncak masalah SIBO. Kalau kita ada banyak saja gas, especially dekat kawasan yang perut, dia tekan kawasan atas kita punya perut tu, dia relax lagi sikit. Satu lagi, last sekali, kalau kita akibat kita terperangkap dalam mode simpatetik dominant tu, dia kurangkan bekalan darah dan saraf pada kita punya digestion, automatik penghasilan asid perut kita pun kurang sekali. So gastric juice kita pH dia agak tinggi, nak ke alkaline. Taklah alkaline pun 3-4 juga asid juga, kena tu belecok juga tangan. So cukup saya requirement ni, LES kita akan relax. Untuk apa? Sebab apa dia relax? Sebab nak bagi mudah keluar pressure gas. Kalau dia tutup rapat macam tu, meletup perut. Okey, kalau soalan. Kalau makan half-fine ni kena berbantang ke makan? Kita tak makan 3 benda saja. Bukan sebab apa kita tak makan sesaja lepas tu kita boleh makan. Taklah. Kita tak makan, satu, tepung. Nombor 2, minyak sayur daripada sumber bijirin. Nombor 3, susu pasteurized. 3 benda ni saja. Yang lain semua kita nak makan, tapi cara introduce makanan tu ikut kita punya MBB level. Ada beginner, ada intermediate, ada advance. So orang beginner tak boleh makan kacang panjang, tapi orang dah advance boleh makan kacang panjang. Orang beginner tak boleh makan brokoli, tapi orang intermediate boleh introduce brokoli. So benda-benda ni kita kena tahu lah, no. Tuan boleh tak explain lebih lanjut? Okey. Kenapa dalam tekuk saya selalu rasa sakit dan bengkak, sakit dan melas, selalu rasa ada lendir. Masalah acid reflux, kalau macam tengok, check dulu dengan doktor, tengok macam mana. Kalau bengkak ni, kalau kita overstimulate kita punya vagus nerve pun boleh jadi rasa macam global sensation, rasa macam ada benda tersangkut. Tapi kena check dululah, no. Kalau tak ada masalah, kalau most of the time kalau ada rasa lendir, sebab masalah acid reflux sahaja. Okey, tuan boleh explain lebih lanjut tak berkenaan benda yang tak boleh makan? Tak boleh makan 3 benda tu sajalah. Tepung, minyak sayur, susu pasteurized. Apa-apa saja benda makanan yang berasaskan ada 3 benda ni, kita tak makan. Kena bagi contoh lah dekat saya. Contoh yang macam apa? Susu krim, macam susu apa, contoh macam tepung. Untuk permulaan, even tepung beras pun kita tak boleh makan. Sebab benda ni saya buat lama dah saya buat. Orang makan kuetiau pun terbalik juga lah. Sebab tu saya tak, orang kata makan tepung beras ni boleh makan. Ada orang kata makan tepung beras ni okey. Sebab saya buka grup saya banyak. So jadi leceh lah, sebab bila grup saya banyak, saya bagi tips. Saya tu kata boleh makan tepung beras, orang makan terbalik. Jiwa orang kacau saya banyak lah. Sebab tu saya kata tak boleh makan. Okey, saya minum Ultra jadi cibir okey ke? Tak okey lah kalau jadi cibir birik masuk dia. So stop untuk Ultra, ambil balik Plus untuk sementara waktu, bagi reda, lepas tu continue balik Ultra, dia akan okey. Dia susul, dia kena bagi rasi saja. Minyak bijang boleh ambil tak? Kalau untuk tabur atas makanan boleh, tapi kalau nak buat goreng jangan. Tepung gandum bukan tepung gandum saja, sekali dengan tepung beras. Dengan tepung kacang lagi champion. Tepung kacang ni dia macam untuk orang buat capati kan. Cepat buat tosai. Buat tosai pakai tepung kacang ni jangan makan sebab dia lectin. Saya confirm dia trigger punya. Okey. Stres yang berpanjangan boleh jejaskan mikrob dalam usus ke gut microbiome kita? Ya, betul. So minyak sayur dari sumber bijiran saja kan? Minyak kelapa sawit boleh, tak ada masalah.
Lepas tu dia sedang kata jenis fruits ni boleh lah, minyak kelapa sawit boleh, minyak zaitun boleh. Cuma minyak zaitun ni tak sesuai untuk digunakan masak sebab dia heat point dah rendah. Bila heat point dah rendah, kena heat saja dia mudah berasap. Bila berasap saja dia rancid. Bila rancid dia jadi oksidan, dia tak stable. So bila kita telan benda macam ni, dia akan start cari elektron, dia tu start cari untuk melengkapkan dia punya ikatan. So kita tak makan dah untuk minyak zaitun yang kita guna buat goreng. Lagipun pedas dia tak sedap. Kalau minyak zaitun ni kita ambil tabur atas makanan, then okey, tak ada masalah. Minyak kelapa sawit guna untuk masak, dia paling champion. Kalau lagi champion guna minyak haiwan untuk masak lah. Macam minyak lemak lembu ke apa semua. Ada cara nak buat dia, tapi tak sesuai lah. Kalau nak buat macam, kalau nak buat masak goreng-goreng daging okey lah. Tapi kalau nak buat macam masak-masak goreng dengan sayur tak kena lah. Okey Tuan, saya betis ni paha sakit sangat, macam menyucuk-cucuk, jalan pun terganggu, ganggu saraf ke? Okey, Grobox Amber. Tuan, saya betis and paha sakit sangat, macam mencucuk-cucuk, jalan pun terganggu. Okey, macam ni senang. Kalau kita bergas, ada masalah gas kita kena tahu, dia limitkan kita punya bekalan darah dan saraf pada kita punya tangan dan juga pinggang ke bawah. So, maksud dia kita akan kekurangan bekalan darah. So awal-awal dia memang nak jadi kebas dan mencucuk. Tapi kalau dah jadi sakit ataupun rasa panas tu, rasa dia panas sangat, dan kita tahu kita ada masalah acidosis, yang disebabkan masalah acidosis yang menyebabkan berlakunya banyak reaktif oksigen spesies dekat situ, menyebabkan kita jadi radang pada kita punya saraf. Itu perkara lain pula kalau macam tu. So kalau macam tu, saya terangkan macam mana dia terjadi. Untuk orang yang berlaku masalah angin ni kan, okey, awal-awal kita tahu dia terpangkat mood seperti titik dominan, dia kurangkan bekalan darah dan saraf pada kita punya kaki. So bila kita kekurangan bekalan darah, bermaksud kita kekurangan bekalan oksigen sekali. Untuk proses penukaran glukos kepada tenaga, glycolysis, dia memerlukan oksigen. Kalau dia tak ada oksigen, dia akan berlaku secara anaerobik, dipanggil glycolysis secara anaerobik. Glycolysis secara anaerobik, penghasilan tenaga dia rendah. So kalau berlaku macam ni, kita akan sentiasa lapar. Lepas tu, dan dia punya byproduct adalah hydrogen ion. Hydrogen ion ni boleh accumulate, berkumpul, menyebabkan berlakunya masalah acidosis. Bila berlakunya masalah acidosis, dia akan menyebabkan inflammation pada kita punya cells. Bila berlakunya masalah inflammation pada kita punya cells, tubuh badan kita, sel kita akan hasilkan reaktif oksigen spesies. Yang ni dia akan block. Yang ni dalam konteks ni dia akan bagi radang pada kita punya saraf, menyebabkan berlakunya masalah satu kebas, satu mencucuk. Kalau lama sikit dia start rasa panas, macam terbakar. Itu je lah kot dah. Okey. Tapi kalau urut hari-hari tu baguslah tu. Buat macam tu saja. Mr. Susu kambing boleh minum tak? Susu kambing dia macam ni. Saya untuk orang ada GGA ni, semua jenis susu saya tak bagi, saya kata jangan minum lah, sebab dia akan menyusahkan saya. Maksud saya kena konsak lagi. Saya dia jadi sasau ke tengah-tengah malam pula. Allah, seorang lagi sasau buat apa minum susu. Allah, satu hal lagi cerik-cerik birik pula tengah-tengah malam ni. Sebab orang GGA dia tak ada, kurang enzim laktase, dia tak boleh nak hadam laktos. Laktos ni tinggi dalam FODMAP, dia combination pelbagai jenis gula. So bila dia makan tak boleh nak urai. Gula ni nak kena pergi mana? Gula ni akan diambil oleh kita punya bakteria usus. Dia akan fermented, menapai, menghasilkan gas. Dan proses yang sama, kalau bakteria usus kecil boleh gagah lagi, tapi dapat kat bakteria usus besar, dia akan menghasilkan sekali histamin. So benda ni akan trigger dia allergic reaction. Lepas tu dia nak start trigger panic, dia start trigger anxiety. Lepas tu nak start trigger panic, nak jadi ketak dada dan macam-macam, panjang cerita dia. Leceh. So saya kata jangan minum susu. Itu je sebabnya. Tapi kalau minum susu tu okey, saya tak rasa trigger apa semua, tak jadi berak cerik, tak jadi berangin, makan je lah, tak ada masalah. Tapi kalau susu lembu ni out terus lah. Sedang kata susu yang dalam bentuk powder form lah. Kalau boleh kan, kalau betul-betul susu ni boleh membantu masalah orang ada gastric anxiety ni, awal lagi saya dah buat dah. Awal lagi saya buat. Sebab kos dia tak mahal tau. Kos dia murah. Untuk buat susu ni, apa susu kambing apa semua, kos dia murah. Saya
memang bapa awal lagi aku buat dah benda ni kan. Ada reason sebab apa saya tak buat. Dia okey, laktos ni gula susu. Laktos ni gula susu. Laktis ni enzim dekat kita punya usus untuk menguraikan laktos ni. Untuk orang yang inflame, radang pada dia punya usus, dia akan kekurangan enzim laktis. So bila dia kurang enzim laktis, dia tak boleh urai gula laktos ni. Bila dia tak boleh urai gula laktos ni, lebihan dia tu akan diambil oleh kita yang bakteria usus. Kalau kita ada masalah SIBO, memang cukup champion lah jadi berangin dengan cirit. Okey. Kalau susu kambing yang ada campur probiotik tu okey tak? Saya kata tak okey, tapi jangan dengar cakap saya bulat-bulat. Silakan cuba makan dulu. Silakan cuba. Okey. Soalan, betulkah maltodextrin tak elok untuk orang ada diabetes? Dalam Harvard ada maltodextrin. Okey. Konteks dia macam ni nah. Untuk orang yang ada, yang ni saya kena explain detail sikit. Sebab apa saya tak buang malto dengan fructose daripada Harvard ni. Alang-alang ada 10 minit lah. Boleh ikut dalam masa 10 minit saya terang. Boleh ingat orang yang masalah GGA, badan dia terperangkap dalam simpatetik dominan. Simpatetik dominan. Bila terperangkap dalam simpatetik dominan, yang perlu kita tahu, dia ada kurangkan bekalan darah dan saraf pada kita punya kaki dan pinggang ke bawah. Pinggang ke bawah. So bermaksud kaki dan pinggang ke bawah kita akan kekurangan bekalan oksigen lah, sebab kurang bekalan blood supply. Oksigen ni diperlukan untuk memulakan proses glycolysis. Glycolysis ni bermaksud kita punya penukaran gula kepada ATP, tenaga. Gula kepada tenaga lah, senang kata apa. Okey, gula tenaga. Kalau dia berlaku dalam keadaan oksigen, kalau berlaku glycolysis dalam keadaan ada aerobik, ada oksigen ni, kita boleh menghasilkan tenaga yang cukup banyak lah. Saya bagi nisbah. Kalau ada oksigen, kita boleh menghasilkan dalam 36 hingga kepada 38 tenaga untuk satu gula lah sedang kata. Tapi kalau untuk orang yang terperangkap dalam mode simpatetik dominan, kekurangan bekalan oksigen, tenaga dia boleh hasilkan hanya 2 sahaja. So nisbah dia hampir 1/18. 1/18. So masalah ni akan menyebabkan berlakunya mana aku punya. So pada peringkat permulaan, orang ni akan gunakan strategi simpanan glycogen ni dulu. Glycogen ni bermaksud simpanan gula pada dia punya hati dan juga otot. Otot dan hati. Okey. Perasan tak? Bila kena awal-awal itu berat badan hilang banyak. Apa yang hilang sebenarnya? Yang hilang adalah berat glycogen. Sebab dia duduk pakai gula ni saja tau. 24 jam tak berhenti. Sebab saya explain ni . So bila 1 gram glycogen diikat pada 4 gram air. So bila kita pakai dia saja 24 jam, lepas tu kita tak boleh simpan balik simpanan glycogen, sebab untuk nak simpan simpanan glycogen, kita memerlukan tubuh badan perlu dalam keadaan badan parasimpatetic rest and digest. Sekarang ni tubuh badan kita terperangkap dalam mode simpatetik dominan sebab masalah gas . So kita tak boleh simpan glycogen. So kita duk hilang berat glycogen dengan hilang berat air. So gula tu nak dapat pada mana? Gula tu kita boleh pakai secara oral sahaja. Gula waktu tu mostly adalah secara dalam, mostly adalah oral. Sebab tu dalam Harvard ni saya letak gula sekali, iaitu bukan letak gula, saya letak gula yang cepat serap. Sebab tu orang yang makan Harvard ni, dia akan kata dia boleh kenyang lebih lama daripada dulu. Dia kenyang lama. Sebab apa kenyang lama? Sebab dia dapat supply gula. Bermaksud kenyang lama, badan dia lebih rest, kurang stres. Kalau saya tak letak gula, makan tu dia tetap stres tu bersama-sama tak berhentilah. Itulah kegunaan untuk maltodextrin
dan juga fructose dalam Hofai ni untuk bagi dia boleh rest. Kalau dia tak ada malto dengan fructose, dia tak boleh rest, tubuh badan dia akan sentiasa stres, dia akan sentiasa lapar, dia akan hilang berat glycogen lagi laju, lepas tu dia start akan bakar berat otak dia lagi lama lagi banyak. Dan untuk makluman, orang yang ada masalah kecil manis ni, dia makan Hofai kuat atas, lepas tu saya minta dia top up gula sekali, selesai masalah HbA1c drop sampai bawah 5.4, daripada 7 something jadi 5.4. Saya macam ni lah, senang kata. Saya buat apa yang saya kata, saya buat apa yang saya yakin dia betul selepas saya dapat information daripada saya punya klien. Macam tu. Sebab saya tak, kalau saya ikut apa conventional punya wisdom sekarang ni, kena buat kurang gula, kena buat apa semua, klien saya melingkup, maksud dia orang tu berniaga tak ada telur macam tu ajalah. Saya macam tu, saya fighter. Bab ni saya fighter. Kalau orang sanggup challenge saya, silakan. Sebab apa-apa pun saya pastikan klien saya puas hati. Masalah selesai. Okey. Soalan lagi, apa kalau saya minum vitamin C, redoxan, umpamanya Vitagen, okey. Okey, sat 10 berapa ni? 10-7 minit dah. Vitagen laktogen susu kotak air yogurt boleh ke minum bagi yang ada GERD? Tak okey tuan. Cuba tengok dekat saya punya bio tu, saya punya TikTok, saya ada letak bab probiotik. Cara pengambilan probiotik macam mana? Cuba tengok kat situ. Saya explain panjang lebar kat situ. Ya, tengok. Dan tanya, daging burger boleh ke makan sikit? Oh, tak payahlah makan daging burger. Jangan cari pasal pula. Jangan cari makan nasi, makan lauk. Lagi okey lah. Okey. Macam sekarang, tiba-tiba saya tercungak-cungak, mengah penat. So, apa patut saya buat? Minum air, urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawas. Selesailah masalah tu. Air sirap sedap. Okey. So, itu sahaja dong. Saya tak boleh nak lama sangat sebab magnesium apa fungsinya? Magnesium antara fungsinya adalah untuk menyerap vitamin D. Dan magnesium ni banyak kegunaan lain. Tapi kalau macam saya fokuskan kepada penyerapan vitamin D je lah. Sebab tanpa magnesium kita susah nak serap vitamin D. Itu saya ceritanya lah. Okey, baik. So itu saja hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Saya kalau layan sekali saya tak balik jawab dia. Adalah sekarang ni Grab susah nak cari. Okey, baik. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pemula kena minum Hofai Plus ke? Ya, minum Hofai Plus dulu. Selamatlah hidup. Tuan, kenapa PD Pro bantu cepat anxiety? Kenapa PD Pro bantu cepat anxiety sembuh? Sebab kita buat benda yang betul. Kita buat benda yang betul. Minta maaf banyak. Nanti saya jawab. Saya takut Grab tak ada ni. Saya tak nak kaitar. Okey, baik. Semua terima kasih semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok. Lupa, sekarang ni kita tengah promo. Kalau promo nak beli promo, silakan. Okey, baik.